Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Bersama dengan saya malam ni, Syahrin Yusri dalam rancangan Randau dan juga kita bukan berseorangan, ada tetamu dengan kita. Bersama juga dengan panel tetap kita, Profesor Awang Azman Awang Pawi, yang juga bersama saya untuk berrandau bersama-sama. Dan hari itu topik kita akan bercakap tentang pertanian. Jadi kita boleh mengetahui macam ni Kementerian Pertanian ataupun pemodenan pertanian kita boleh membantu petani-petani di Sarawak ataupun siapa-siapa saja yang ingin melibatkan diri dalam bidang-bidang pertanian. Jadi tetamu kita hari itu Encik Edwin Abid, Setiausaha Tetap Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Selamat datang Encik Edwin. Selamat datang. Jadi Encik Edwin, bila kita bercakap tentang pertanian, Prof, wajah Prof pun sudah menggambarkan soalan-soalan yang memang betul-betul kata orang tu hangatlah kalau nak bercakap tentang pertanian. Prof, ada memang dah banyak soalan nak tanya Prof hari ini? Ya, banyak. Ada berapa yang kita simpan tu? Berapa yang kita simpan? Okey, Mr. Edwin. Kalau kita bercakap tentang pertanian ini, okey, sudah pastinya permulaannya kita ingin mengetahui tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh kementerian untuk tujuan membantu golongan-golongan usahawan yang melibatkan diri dalam dunia pertanian, bidang pertanian. Silakan. Ya. Terima kasih Tuan Syahrin dan Profesor. Terima kasih kerana memberi peluang ini kepada kementerian untuk memberi taklimat sikit tentang hala tuju dan perkembangan pertanian di negeri kita di Sarawak ini. Sebagai permulaan ingin saya menerangkan juga bahawa pertanian ini telah diberi tumpuan yang tinggi oleh kerajaan negeri, khususnya Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita. Beliau sendiri telah memberi arahan sebenarnya supaya pertanian ini dimajukan dan dipertingkatkan usaha untuk memajukan pertanian dalam strategic planning post COVID-19, Strategic Planning Economic Action Council Plan. Pertanian ini diberi tumpuan yang tinggi oleh kerajaan untuk dibangunkan selepas COVID ini nanti, kerana ia melibatkan ramai penduduk-penduduk kita, khususnya di luar bandar yang terlibat dalam pertanian. Dari segi strategi ataupun hala tuju kita di pertanian ini, kita ada 4 strategi utama yang kita nak bangunkan. Yang pertama ialah untuk mentransformasikan pertanian kita ini dari segi cara baru. Cara baru ini bermaknanya kita menggunakan kaedah yang baru untuk membangunkan pertanian secara besar, skala besar. Nombor 2 ialah menggunakan teknologi. Itu tumpuan kita sekarang untuk digitalization of the industry, of the agriculture industry. Dan yang ketiga, menyediakan supply chain, rangkaian ataupun rantaian pertanian supaya ianya dapat dijalankan secara efisien, secara efektif. Dan keempat ialah untuk memperkasakan komuniti petani kita. Setakat ini kita telah membangunkan petani secara tradisional dan memang ada bantuan, ada subsidi dan sebagainya. Dan impaknya tidak begitu ketara. Jadi kita ingin menggunakan kaedah ataupun strategi, 4 strategi ini sekaligus supaya kita dapat mentransformasikan sektor pertanian di negeri kita di Sarawak ini. Itu tumpuan kita. Jelas 4 tumpuan yang kita boleh lihat tadi, Prof. Silakan, Prof. Okey, kita tahu pertanian itu merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan oleh mana-mana negeri ataupun negara. Betul. Sejauh mana maju pun negara itu, sektor pertanian itu sangat diperlukan. Jadi kita ingin tahu apakah usaha yang dijalankan oleh pihak Kementerian Pemodenan Pertanian ini untuk mengkomersialkan sektor pertanian yang sudah sekian lama menjadi punca pendapatan utama penduduk di luar bandar. Daripada pertanian yang kita kata yang konvensional, yang agak konservatif, kepada ke arah pemodenan pertanian itu. Supaya imej jadi tani itu bukan imej seperti 50 tahun dulu, tapi imej petani yang maju seperti di Amerika misalnya, malah di UK ataupun Perancis.
Ya. Ya. Bagaimana untuk mengkomersialkan tadi produk tu? Ya. Berdasarkan kepada key strategy, 4 key strategies yang kita telah terangkan tadi. Yang pertama, kita nak membangunkan secara besar-besaran, pertanian secara besar-besaran. Itu sebab kita telah merancang untuk membangunkan apa yang kita panggil, satu daripadanya ialah agroparks. Okey. Agropark ini merangkumi kawasan yang besar, merangkumi tanah yang besar, yang luas, dan kita akan bangunkannya bersama dengan pihak swasta. Ini kaedah baru juga, kerana masa dulu kita tidak begitu melibatkan pihak swasta sepenuhnya. Jadi sekarang kita ingin bergabung tenaga dengan pihak swasta kerana mereka ada resources, pihak sumber kewangan, sumber teknologi dan sebagainya. Okay. Jadi kita akan menggunakan dan bergabung tenaga dengan mereka untuk bangunkan kawasan yang besar ni. Itu kaedah yang baru, membangunkan agroparks. We have in the plan 14 agroparks in the plan throughout the state. Ya. Ada daripadanya di Betong, di Serikir, di seluruh negeri Sarawak lah. Kita telah identify a few areas. Yang kedua ialah kita ingin membangunkan precision farming parks. Precision farming park ini satu projek ataupun program baru. Satu telah ditubuhkan kita di Rampangi. Dekat Kuching ni mungkin ada yang telah pergi, ada melawat. Di Rampangi ni kita ada taman pengeluaran makanan menggunakan kaedah teknologi baru, teknologi moden. Maknanya kita menggunakan IoT, ICT untuk melihat atau menggunakan sensor tentang kesihatan sayur-sayuran yang kita tanam dan menggunakan komputer untuk monitor the progress. Okay. So that is part of the new technology that we are using. Rampangi ini menjadi satu showcase yang baru yang kita gunakan dan kita akan membangunkan 11 lagi. Jadi model pusat yang sama di Rampangi akan dibangunkan di tempat lain. Tempat-tempat lain di seluruh negeri Sarawak. Sekurang-kurangnya satu di setiap bahagian. Supaya penduduk di bahagian-bahagian ini boleh pergi belajar macam mana cara menggunakan kaedah baru, fertigasi, hydroponics, aquaponics dan sebagainya. Okey, menarik jawapan yang diberikan. Jadi apapun kita nanti Prof kita akan bertanya lebih lagi dengan Mr. Edwin dan kita berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Okey, kita masih lagi dalam rancangan Randau dan kita masih lagi bercakap tentang pertanian. Jadi saya rasa topik pertanian memang topik yang menarik minggu ini sebab kita nak tahu tentang bantuan, kita nak tahu tentang bagaimana kementerian Mr. Edwin contohnya ingin memberikan satu peluang kepada golongan muda, menarik minat golongan muda ini untuk berkecimpung dalam bidang pertanian ni. Bagaimana tu? Ya. Golongan muda ni merupakan golongan yang kita satu daripada sasaran dari sektor pertanian kita. Pada setakat ini memang kita sedar bahawa golongan ini kurang berkecimpung dalam industri pertanian. Jadi kita telah ataupun sedang mengadakan beberapa usaha dan inisiatif untuk menarik minat golongan muda ni satu daripadanya ialah menggunakan kaedah teknologi baru. Kerana golongan muda ni memanglah kita semua tahulah mereka kurang berminat kerana apa kita panggil 3D in English is dirty, difficult, dangerous dan demeaning. 4D kadang-kadang orang pakai ataupun dalam bahasanya saya katakan kotor, kasar dan kesan sosial. 3K. Jadi untuk mengelakkan ataupun menarik minat mereka, kita menumpukan ataupun encourage modern farming. Modern farming ni kurang menggunakan tenaga, tidak begitu kotor lah. Tak perlu menggunakan cangkul lagi. Jadi semuanya di handphone. Semua dalam handphone. Jadi itu yang kita nak terangkan, nak mempertengahkan kepada golongan muda ni. Itu sebab kita menubuhkan satu showcase di Rampangi tadi yang saya katakan tadi dan ramai yang saya percaya telah berminat
So mereka boleh belajar datang ke bertugas. Rempangi belajar macam Boleh, mana boleh. ingin membangunkan satu pusat pertanian sendirilah ataupun tempat untuk bertani tu. Betul. Ya. Kerana golongan sekarang memerlukan something yang visible dulu juga. Betul. Ya, kalau mereka tak tengok, tak sedar, Betul. tak pegang dan sebagainya, betul. minat dia kurang. Jadi itu caranya juga. Jadi Prof, jelas teknologi adalah salah satu daya tarikan yang mana kita boleh menarik minat golongan muda ni. Mungkin Prof pun boleh dalam kategori golongan muda lagi, saya nampak. Ya. Boleh Prof. Untuk kita bertani ni Prof. Ya, sangat tertarik sebab saya berpeluang pergi ke Taiwan dan menyaksikan reformasi pertanian. Ya. Kita di Malaysia sibuk dengan reformasi politik apa sekali, tapi di Taiwan ada reformasi pertanian yang membawa kepada penglibatan anak-anak muda daripada universiti. Malah ketika kami melawat di situ, mereka tunjuk bagaimana mereka memanfaatkan kawasan-kawasan kecil itu menjadi dimajukan. Dan dalam keadaan Taiwan, pulau yang sangat kecil tapi mampu menampung dari segi pertanian. Malah nenas mereka sangat popular di Taiwan. Dan ini pula perlu saya kira kita kena ada semacam satu dasar reformasi pertanian ini yang membabitkan anak-anak muda di universiti. Dan saya lihat dalam konteks ini kita ada UNIMAS, kita ada UPM dan rakan tetap Kementerian Pertanian MARDI misalnya boleh untuk barangkali mungkin ada strategi yang Kementerian Pertanian di Sarawak sedang memikir ke arah tersebut. Minta komen saudara untuk kita lihat. Ya, memang betul Prof. Ya, kita belajar daripada negara-negara yang telah maju dalam bidang pertanian secara moden ini. Itulah satu daripada kaedah ataupun strategi yang kita gunakan, menggunakan apa yang telah dimajukan oleh negara-negara lain ataupun pusat-pusat lain. Dan saya faham juga Sentex juga ada menggunakan teknologi baru dalam kaedah ini dan mungkin kita akan bergabung tenaga juga ya. Tuan Syarin. Ya. Dalam usaha ni kita bukan saja menggunakan smart farming teknologi sekarang. Satu daripada projek yang kita usahakan sekarang ialah Agro Technology Park. Itu yang kita sedang buat perancangan sekarang dalam implementation stage kata orang, dan ianya akan dimajukan di Semenggok. Semenggok ini merupakan satu daripada projek yang besar Kementerian Pertanian di mana kawasan itu akan dibangunkan semula sebagai Agro Technology Park pertama di Sarawak ini. Jadi bagaimana komuniti usahawan tani ini boleh bersama-sama dengan kementerian dalam Agro Technology Park tu? Ya, itu satu daripada objektif kita mengadakan projek ini juga ialah supaya golongan pertanian ini bergabung tenaga dengan top players, top industry players in the agro industry. Sekarang kita kiralah sekadar begitu saja, tak ada yang begitu-begitu impact. Impact dia tak begitu jelas sekali. Jadi kalau kita ambil grup yang besar, yang international sudah, yang mereka ni kita akan bawa untuk membangunkan Agro Technology Park ini nanti. 3-4 kumpulan yang besar dalam industri makanan dan pertanian di dunia ni. Dan kita akan menjadi ini showcase juga, satu showcase untuk para petani kita supaya mereka boleh melihat dan belajar menggunakan tempat itu menjadi showcase lah untuk belajar tentang pertanian yang secara moden ini. Jadi bila akan dijangka siap projek ni? Dia akan berperingkat, bermula kita berharaplah boleh bermula tahun ini dan dijangka dalam 2 tahun lebih boleh siap. First phase kerana yang besar, cara besar. Jadi akan siap dalam berperingkat dalam tempoh 2 tahun lebih. Itu dia. Okey, Prof. Sebenarnya antara bila kita bercakap tentang usaha Kementerian Pertanian ni,
dalam pemikiran saya lah, paling penting juga mesti golongan usaha tani nak tahu tentang bantuan, geran. So mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang dah tahu Prof, mungkin ada yang dah tahu dan mungkin lagi ada yang belum aware lagi ataupun belum lagi sedar ada kesedaran itu untuk memohon bantuan dan sebagainya. Okey, tapi apapun kita berehat dulu seketika. Kita akan bersama lagi dengan Encik Udin untuk bertanya tentang bantuan, geran, insentif yang diberikan kepada golongan usaha tani, usahawan tani ini. Kita kembali dalam Rancangan Randau, kita masih lagi bercakap tentang pertanian. Jadi Mr. Edwin, boleh terangkan sikit tentang bantuan, insentif ataupun geran yang diberikan kepada golongan usahawan tani ini ataupun siapa saja yang ingin berkecimpung dalam dunia pertanian ni, dalam bidang pertanian ni? Ya, terima kasih. Dalam konteks bantuan ini, sebenarnya banyak bantuan yang kita berikan. Kerajaan menghulurkan berjuta-juta ringgit untuk membantu komuniti pertanian kita. Dan yang untuk golongan muda, saya fokus kepada golongan muda dulu. Mereka boleh mendapat bantuan dari segi geran ataupun bantuan subsidi pun ada, skim banyak, ramai skim. Satu darinya pembangunan agro makanan, program pembangunan agro makanan. Di kementerian ini kita ada menyediakan bantuan geran daripada RM10,000 hingga ke RM100,000. Mereka boleh apply ataupun memohon tu. Dan itu program agropreneur kita. Satu lagi ialah program agropreneur muda. Agropreneur muda ni ialah satu program kerajaan persekutuan kita. Kita usaha sama dengan mereka. Dan geran ini digunakan untuk membangunkan sama ada startup ataupun yang telah berusaha untuk meneruskan pertanian mereka. Dan jumlahnya ialah RM20,000 seorang untuk membangunkan projek mereka lah. Itu antara dua sistem ataupun program yang kita ada sekarang. Banyak lagi yang ada. Tak cukup masa kita nak terangkan semua. Satu lagi yang ke arah RM500,000. Itu ada satu program yang saya pernah dengar ataupun bantuan. Itu bantuan what we call it now is Sarawak Agriculture Fund. Dulu kita bangkit venture capital, tapi kita telah tukar kepada Sarawak Agriculture Fund. Agriculture Fund ni ialah satu usaha kita untuk membantu dari peringkat yang besar lagi. Kalau mereka nak gunakan itu ada dua cara. Satu ialah grant, satu ialah loan, soft loan, very soft loan. Jadi grant itu maksimum dia sampai ke RM500. Sampai ke RM500. Tapi kita akan bagikan kepada vendor. Bukan terus masuk akaun. Jangan salah faham tu. Banyak orang salah faham. Mereka ada tujuan yang lain nanti. Kita bantu dari segi membangunkan projek ataupun fasiliti mereka yang maksudnya beginilah Mr. Edwin, maksud RM500,000 lah, RM500,000 tadi kan. Okey, maksudnya kalaulah saya seorang petani, saya ingin memohon geran ataupun bantuan tersebut, saya ada produk saya, jadi saya ingin set up saya punya ataupun membangunkan kilang contohnya. Betul. Pihak kementerian akan membeli mesin-mesin. Direct. Kalau saya ingin buat marketing, pihak kementerian akan bantu buat marketing tersebut. Betul. Jadi dia bukan dalam bentuk kalau saya perlukan RM200,000, saya bagi duit RM200,000. Bukan begitu. Bukan. Yang kedua tadi ialah dari segi loan. Loan ini sampai maksimum ke 7 juta. 7 juta ringgit. Jadi kalau memerlukan pembangunan projek secara besar-besaran lagi, you can apply for the loan lah. Very soft loan. Banyak bantuan ni Prof. Jadi kita boleh mencuba ni Prof kalau begini caranya. Betul. Okey, silakan Prof. Silakan. Akan masa kita lihat mungkin kita boleh melihat hala tuju misalnya dalam masa terdekat ini apa keupayaan daripada sektor pertanian ini untuk kita menjadi negara pengeksport hasil pertanian. Barangkali benda ini masih lagi ada banyak hambatan, cabaran. Jadi boleh juga dikongsikan sejauh mana kita ni mengimport pula hasil sektor pertanian ataupun pemakanan yang
seharusnya menjadi cabaran kepada kita untuk meningkatkan lagi sektor pertanian ini. Ya, terima kasih Prof. Ini memang satu cabaran yang agak berat lah untuk kementerian dan jabatan kita membangunkan pertanian dari segi pengeluaran ini. Setakat ini kita masih in a deficit level dari segi mengimport lebih banyak daripada ekspor kita. Pada tahun 2018 misalnya, kita mengimport 13.9 bilion ringgit worth of import of agriculture and food products. Wahal kita cuma ekspor 900 juta saja. Jadi kita ada defisit almost 4 billion, 3 point something billion. Yang maknanya duit kita keluar untuk membeli barang makanan dari luar. Juga kita ada self-sufficiency level kita juga masih belum mencapai tahap yang baik. Misalnya dari pengeluaran padi beras kita cuma mengeluarkan 50% saja sekarang. Dan dari segi daging juga kita juga hanya 12%. Jadi itulah the gap. We have to improve on the gap and we have targets to be set to achieve to self-sufficiency level kita, to strengthen the self-sufficiency level kata orang, supaya kita tidak perlu bergantung kepada negara luar untuk membeli barang makanan kita. Sekarang pada waktu COVID ini, perkara ini menjadi perkara yang penting. Semua panik buying. For example, beras tak cukupkah? Tapi sebenarnya kita ada stok, sudah cukup sebenarnya. Tapi kita nak mengukuhkan supaya kita mengekspor, bukan lagi mengimport. Itu tujuan utama kita di strategi kita di kementerian ini. Jadi apa yang kita ingin capai, kita ingin mengekspor tu Prof. Jadi harap hala tuju itu ataupun target itu boleh dicapai nanti. Daripada kita statistik tentang import kita yang begitu besar dan defisit ini sebenarnya satu peluang kepada negeri Sarawak, rakyat Sarawak untuk mengambil peluang ini untuk mengisi kekosongan tersebut, kelompangan tersebut. Jadi dengan adanya komitmen daripada Kementerian Pertanian berdasarkan isu tersebut, ini jadi peluang besar kepada rakyat Sarawak, kepada pihak kerajaan untuk mengusahakannya secara lebih terperinci. Dengan mengambil kira negara jiran seperti Brunei jadi jadi bakal jadi pengimport kita. Ya, betul. Kalau kita lihat tu Prof, memang itulah yang kita ingin capai sebenarnya dalam masa terdekat ini. Jadi kita berharapkan agar pihak kementerian mempunyai satu strategi jangka pendek, jangka panjang bagi tujuan kita mencapai apa yang kita hendakkan. Mungkin dalam minit-minit terakhir ini, berbaki berapa minit saja lagi, 1 minit ni, Mr. Edwin boleh memberi pesanan lah kepada rakyat kita luar sana. Sekiranya ingin berkecimpung dalam bidang pertanian ataupun sekiranya ingin melibatkan diri dalam apa-apa saja bidang di bawah kementerian pihak Cik Edwin, apakah yang Cik Edwin ingin katakan kepada mereka? Ya, terima kasih. Dari segi industri pertanian ini, memang dari dulu kita nak menekankan penglibatan komuniti, khususnya komuniti luar bandar kita, supaya menggunakan aset mereka. Kita ni banyak aset, tanah yang kita ada, banyak tanah yang terbiar. Yang masalahnya golongan komuniti kita makin tua, sehari makin tua. Jadi tanah makin terbiar. Nombor 2, banyak anak-anak muda kita ataupun keluarga mereka telah berpindah ke bandar. Migration problem. Jadi kawasan pun terbiar di ulu-ulu sana. Jadi itu satu tumpuan kita di kementerian ialah untuk membangunkan kawasan ini supaya there is less rural urban migration dan kita menggunakan aset-aset yang kita sedia ada ni supaya dapat meningkatkan pendapatan menggunakan aset ini to the maximum. Nombor 2. Yang kedua ni saya menyeru jugalah kepada golongan muda kita. Kerana pada saat ini seperti yang saya katakan tadi, the involvement of the youth in the agriculture industry is still lacking.
So we want to get more participation. For example, dalam agripreneur muda hanya 81 orang setakat ini. Walaupun banyak peluang lagi. Bantuan kewangan pun ada untuk mereka mengambil peluang itu, tapi tidak diambil. Jadi saya menyerulah kepada golongan yang mungkin sekarang belum ada kerja ke, belum ada projek-projek lain yang dibangunkan, cuba berkecimpung dalam bidang pertanian. Kita kementerian ataupun jabatan sedia membantu, bukan saja dari pertanian, kita ada penternak ataupun perikanan, kalau nak berminat tentang ikan pun ada, tentang lembu, banyak lagi, banyak bidang pertanian ini. Okey, itu antara ringkasan yang diberikan oleh Mr. Edwin. Jadi sebenarnya kita dah kehabisan masa untuk randau kali ini. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Edwin atas perkongsian ini, dan juga kepada Prof. Terima kasih banyak atas idea dan komen yang diberikan dan soalan diberikan. Jadi kita akan berjumpa lagi pada randau akan datang. Tapi apapun, ingin kita ringkaskan bahawa gunakanlah peluang ini untuk kita berkecimpung dalam bidang pertanian. Dan untuk makluman semua, banyak grant, banyak insentif yang diberikan. Jangan lepaskan peluang ini, terutama golongan muda ini yang kita ingin bangunkan supaya sekarang ini kita dapat mewujudkan satu industri pertanian yang kita boleh mengekspor hasil pertanian negeri Sarawak itu sendiri. Okey, itu saja dari saya. Sehingga kita berjumpa lagi pada randau akan datang, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.